kita dah dengar cerita Bunian ni dekat E-Kali Channel. Now aku pula nak cerita pasal Bunian ni. Okay. Dulu aku masa kecil memang aku terlalu obses. Macam siapa Bunian ni? Kenapa diorang macam kita? Kenapa kita tak nampak diorang? Kenapa diorang nampak kita? Macam mana aku tahu dari kecil? Sebab masa aku duduk dekat Jerantut dulu, Pahang, aku ada jiran. And jiran aku cakap belakang rumah kita orang ada penempatan lain. Tapi untuk aku masa kecil kan, aku tengok, aku nampak pokok kekambu, aku nampak hutan. So macam siapa yang duduk kat belakang tu? And then I selalulah macam pasang cuping telinga. Lah cuping telinga aku kena pasang pula. Pasang ada skru. Pasang telinga. Aku dengar mak aku borak dengan diorang, dengan makcik tu. Nampak hari tu anak dia hari tu ada datang dekat Nani offer aiskrim. Memang saya marah lah, tak nak lah bagi Nani tu makan aiskrim orang tu. Apa Bunian tu bagi aiskrim? Masa tu aku tak tahu apa guna Bunian tu. Risau dia orang apa ada aiskrim. Ya. Lepas tu bila aku dah besar ni lah kan, bila dicerita balik apa sebagai, oh itulah namakannya Bunian. Tu yang aku tanya, kenapa dia looks like us tapi diorang kita tak boleh nampak. Kenapa diorang duduk kat hutan tapi Umi cakap diorang tu duduk kat istana. So aku jadi obses. Tapi apa-apa pun sebelum aku nak cerita, nyanyi-nyanyi. Okay. Sebelum hang sama cerita sebenarnya, aku nak tanya hang dulu. Apa yang hang faham pasal Bunian? Okay, macam yang kau cakap dekat tempat kau tadi, Bunian ni adalah bagi aku dia jin yang beragama Islam. Kalau jin kapiak tu bagi aku jenis-jenis yang duk kacau orang. And then kalau yang duk menyakiti orang tu adalah jin yang telah disuruh. Ataupun jin yang kita kacau tempat dia pemarah lah kan. Begitu. And then ada juga yang aku pernah dengar, Bunian ni adalah satu golongan manusia juga sebelum ni, tapi diorang orang kata digaibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar tak benda tu? Tak. Dia macam kita sebenarnya, tapi diorang digaibkan. So diorang jadi Bunian. Tak pernah dengar? Tak. Korang pernah dengar tak? So tak apalah, wallahualam, kita tak tahu pasal benda gaib semua, kita tak tahu. Now aku nak ceritalah pasal pengalaman aku. Mana-mana tempat yang aku pindah pun, dulu my father was a teacher tau. So dia selalu pindah sekolah kan. Semua tempat, kalau tak silap aku, semua tempat ada berkelas dengan dia punya tempat. Okey. Kau pernah dengar tak macam tu? Macam kemungkinan dekat rumah kau ni pun adalah kelas penempatan dia. Penempatan dia. Memang semua tempat macam tu kan? Macam bagi aku pula, Bunian ni penempatan dia akan buat dekat satu tempat yang bekas kita guna. Lepas tu tempat yang bersih, tempat yang dekat dengan saliran air. Faham? Ada lagi satu aku nak tanya lah kan, so aku tak tahu. Contoh macam aku kata tempat yang kita guna, contoh rumah ni, engkau belah daripada rumah ni, lepas tu rumah ni tak ada siapa-siapa, yang diorang akan duduk dalam rumah ni lah. Dia akan guna ruang kau, ataupun sebenarnya dekat dia nampak benda lain, dekat kita nampak benda lain. Faham tak? Yang aku faham pula, macam kalau rumah tinggal, sebab kita dah buat binaan tau atas tu. Okay. Bila kita sebagai manusia dah buat binaan yang kita tinggalkan, selalunya Bunian takkan ambil tempat tu. Sebab dia orang ni kan Islam, so dia orang tahu erti menceroboh. So kebanyakannya macam benda-benda macam rumah tinggal ke bangunan tinggal apa semua ni, kebanyakannya jin kafir yang akan take over. Okay, faham? Tapi maksud aku tempat yang manusia guna tu, contohlah yang aku bagi paling senang sekali lah, ladang kelapa sawit. Benda tu kan manusia guna, tapi bukannya digunakan dalam sehari tu banyak masa. Maksud orang keluar masuk untuk buat kerja je. So kat situ lah dia bina rumah. Dekat kawasan-kawasan macam tu. Okay, faham. Tapi Kak, ini yang rumah aku yang ada ni sekarang ni, dipercayai lah daripada orang-orang yang nampak, yang pernah datang rumah aku, kawasan rumah aku tu adalah hospital mereka. Okay. So malam-malam memang aku akan dengar bunyi bising lah. Maksudnya hang tahu tak bunyi troli,
troli dibawa ni tu. Guli tak payah cakap lah. Tapi aku tak tahulah apa benda diorang buat pula guli kat hospital kan. Tapi dia percayai dekat hospital. Aku tak tahu boleh cerita ke tak benda ni. And aku tak tahulah korang nak percaya ke tidak. Kalau macam aku dengan adik-adik aku sakit, kan aku bagi tahu kau makcik aku yang boleh nampak boleh berubat tu. Sometimes dia memang selalu ada dengan kita orang. Masa aku nak kena denggi tau. Harinya aku kena denggi. Tiba-tiba makcik tu macam kan kita demam biasalah demam macam ni tak semestinya denggi. Tapi makcik aku dah cakap dah, Nan ni denggi ni. Lepas tu okey lah pergi hospital. Dia suruh mak aku bawa terus bawa pergi kecemasan, masuk ward. Macam tu. Lepas tu rupa-rupanya dia dah tahu 2-3 hari sebelum aku kena denggi. Sebab doktor bunian tu yang bagi tahu dia. Risau. Ya, so macam kita tak naklah percaya macam nampak macam bukan kita lah, dia pun tak naklah percaya sangat, takut macam tilik nasib ke apa kan. Tapi it is what it is. Benda tu memang jadi. So tu satu. Rumah aku lagi. Kau kenal adik aku tak? Yang mana? Yang nama Rahim tu. Tak kenal lah, aku tak kenal sangat orang yang tak famous ni. Tu lah. Aku tunjuk sikit muka dia. Dia tak adalah handsome sangat. Tapi dia masa kecil kan, masa dia kecil, dia tengah makan tau. Kita orang tengah makan, tiba-tiba dia kecil, so dia duduk atas meja tau. Makan roti kan, tiba-tiba dia tercekat dekat something kat tercekik roti. Dia tercekik roti kat sini. Lepas tu dia tunjuk macam tu. Lepas tu aku macam, awak kenapa macam tu kan. Lepas tu muka dia biru tau. Lepas tu bukan biru nak kata biru lah, maksudnya dia macam pucat macam tu. Lepas tu aku pun macam, tak engkau lah, janji hidup semua bagai. Bila dia dah besar, dia cerita, dia ingat. Dia ingat? Okay. Dia ingat dia punya dia punya memori tu. Kecil tak adalah kecil sangat. Masa tu baru dah jadi 2, jadi 3 macam tu. Dia tu memang kurus masa dulu. Hang tengok dia tinggi lampai sekarang ni. Dulu dia pendek Aku pun tak sangka dia boleh pergi panjang macam tu. Panjang? Tinggi. Okay. Rahsia dia tinggi sebenarnya. Sebab kan masa dia kecil dia pendek, aku suruh dia gayut. Hari-hari gayut. Tu pasal lah dia tinggi gila. So benda tu dia cerita balik. Dia kata masa tu yang dia terkejut tu sebab dia nampak ada satu orang bawa orang dalam atas wheelchair. Lalu dekat laluan ada lorong kan, rumah ada lorong kat situ. So dia macam terkejut and benda tu tengok dia. Maybe bunian tu yang dipercayai bunian tu tahu yang dia tu nampak. So lagi satu kan budak-budak kan senang nampak. Itulah tu. Lepas tu dia kata, aku tanyalah how they looks like kan. Muka dia macam Avatar. Masa tu zaman cerita Avatar keluar. Avatar biru tu kan. Dia kata biru macam tu, menakutkan lah bagi dia. Sebab tak nampak macam manusia. Macam tu satu dia nampak. Yang kedua yang aku ingat lah, yang dia cakap masa kat tempat kita orang punya living room kan ada bahagian sofa kan. Bahagian sofa, belakang sofa tu dia nampak ada terlalu banyak baby incubator incubator baby tu. Dekat situ dia pernah macam sekilas terpandang macam asal rumah aku ni macam tempat bayi. Okay. So macam fine. No wonder lah masa awal-awal dulu terlalu banyak bunyi lah aku dengar dekat rumah tersebut. So sekarang ni benda tu ada lagi ke macam mana? Masih lah kot, tapi macam aku kan dah pindah. Aku kan sekarang macam merata. Serdang lah, Subang lah. Lepas tu Jalan-Dutar ada 2 rumah. Aku tak selalu balik dah yang rumah yang satu lagi tu. So bagi aku takkan diorang nak pindah hospital pula. Rumah sekarang kan? Yang sekarang masih ada. Masih ada. So geng, pengalaman aku pergi tidur rumah dia kan. Masa tu itu bukan. Itu rumah kedua. Ini rumah kedua? Ini rumah pertama. Tak apa. Yang rumah kedua tu kenapa? Yang rumah kedua tu aku selalu perasan ada orang asyik lalu dekat tingkap dia. Tingkat 18? Sorry, engkau datang tingkat bawah. Okay. Aku selalu perasan orang lalu dekat tingkap, sedangkan dekat tingkap tu tak tempat pun untuk lalu. Dia kan ada bayi hitam melintas. Kejap. Aku tidur bilik Rahim kan masa tu. Ya.
Tak, kalau orang lintas pun tingkap tu tinggi. Ya, aku selalu perasan macam kan masa aku pergi rumah Nan mula-mula kan aku kesurupan. Kau duduk bilik aku, bilik Rahim. Bilik aku katil besar. Aku kalau kau masa kesurupan kau duduk bilik katil besar. Oh iya ke? Aku tak ingat lah masa bila. Oh, iyalah kali kedua tu pun kan aku kesurupan juga. Oh, duduk bilik Rahim. Kan Umi kata masuk bilik Rahim. Okey, faham. Okay. Hello peminat-peminat Rahim, I tidur bilik dia tak terkatil dia. You ada? Tak ada. Lemah. So masa aku duduk tu kan lampu semua dah tutup. So kan macam masa tu kan aku baru lepas berubat. Okay. So masa tu aku dah baring ni. Kan tangan, perasan tak masa yang aku jadi tu tangan aku macam ni. Okay. Masa aku baring dekat bilik Rahim tu, ini tambahan je lah kan. Bukan ada pasal bunian. Aku duduk baring tu, aku tengok lah tingkap sebab katil Rahim dia menghadap ke kepala, lepas tu mata kita akan nampak tingkap. So aku tengok je lah tingkap tu, lepas tu kan aku nampak ada bayang hitam macam bentuk kepala orang semua lalu. Lepas tu aku tengok sekejap lagi lalu. Lepas tu aku cakap ramainya orang. Sebab aku ingatkan tingkap tu menghadap koridor. Bukan. Lepas tu kan aku buat tak tahu je, malam tu memang aku tak ada rasa takut ke apa-apa tu. Esok kan aku pergi tengok kat tingkap tu macam mana ada laluan orang nak lalu kat sini. Mustahil. Lepas tu aku tanya sama Umi. Aku cakap, Umi bilik Rahim tu ada benda ke? Lepas tu dia cakap macam ada ke tidur semalam? Tak adalah ni, tapi selalu nampak orang melintas kat tingkap. Dia memang macam tu. Rumah aku sempoi je. Dia memang macam tu. Macam tu. Lepas tu aku macam dia tu siapa? Dia tu siapa? Dia tu siapa kan? Ada. Okay. So ada lagi ke pengalaman kau pasal ni? Okay, ada lagi pengalaman yang aku dengar. Bukanlah pengalaman aku sendiri. Yang aku pernah dengar ni pasal manusia kahwin bunian. Tu biasa kan. Tapi masih lagi aku belum jumpa lah macam friend sendiri ke, saudara sendiri ke, tak pernah lagi. Tapi yang aku suka ni, aku nak share dengan korang. Kisah dia macam ni. Ada sebuah keluarga ni, perempuan, ada 2 orang anak, tapi tidak ada suami. Wallahualam, suami dia meninggal ataupun cerai hidup. Okay. Jadi wanita ni, dia adalah seorang yang hidup susah sebab nak membesarkan anak dia. Lepas tu Kais pergi makan pagi, bukanlah bekerja 9 to 5, dia meniaga macam tu kan. Jadi ada satu hari ni dia pergi pasar bla 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 bla. Orang kampung situ memang kenal lah dia tu siapa. And then dia duduk pula pun macam sorang-sorang, macam bukan jenis orang yang huha-huha berkawan banyak-banyak. Tak ada. Dia jenis bawa sendiri dia tapi dia baik. Okay. Jadi ada satu kedai ni yang dia singgah. Tiba-tiba lah kan makcik tu cakap dengan dia, let's say lah aku letak nama dia Nak kan. Okay. Nak tak senang. Makcik tahu dah macam mana nak senangkan Nak ni. Tapi Nak kena kahwin lah. Lepas tu macam dia pun takkan tiba-tiba nak setuju kan. Dia pun duk fikir nanti-nanti je lah kan. Dia kata terima kasih lah offer, nanti kita fikirkan. Okay, dia balik. Lepas tu makcik ni bukan sekali tu je dia offer. Setiap kali macam dia singgah kat kedai tu, makcik ni akan cakap benda yang sama. And then dia akan setiap kali cakap tu dia akan bagi tahulah yang macam ada lelaki yang minat kat kamu. Lepas tu lelaki tu baik, kaya, berduit lah senang cerita kan. So okay, yang si Nak ni pun macam okay. Tapi kita lama-lama asyik-asyik diracun. Kalau aku pun fikir macam siapa jantan yang nak sayang aku ni? Ya lah, betul lah. Macam aku nak tengok juga kan. Betul kan. So macam alang-alang aku pun tengah susah ni. Mana sebab datang? Risau. Tak tahu lah Nak tu macam mana kan. Jadi one day terbuka lah pintu hati dia untuk kata macam boleh. So makcik dia cakap okay, kalau macam tu hari Sabtu contoh hari Sabtu nanti awak bersiap ikut kami pergi ke tempat dia. Itu aku pelik juga. Biasa lelaki yang datang kata perempuan. Lepas tu dia pun macam okey je lah, on je lah kan, dah cakap boleh. Jadi ikutlah makcik dan ada beberapa orang lelaki lagi yang pergi. And dia katakan dibawa wanita tersebut ke kawasan yang agak terpencil di dalam hutan, tapi ada satu buah rumah dekat situ. Okay.
So masuk dalam rumah tu ada seorang lelaki. Lepas tu borak. Lelaki tu pun cakap macam ni, awak punya pasangan tu ada dalam bilik. Okey, ada dalam bilik. So kalau awak nak tengok dia, bolehlah ke dalam bilik tu. Weh, risau dah macam apa? Dah macam orang kata maksiat operation. Macam apa hal perempuan masuk tengok lelaki? Betul, okey. Okey, bila masuk dalam bilik tu memang ada satu lelaki yang sangat-sangat kacak. Okey. Lepas tu depan lelaki tersebut, wah, aku punya bahasa Melayu. Depan lelaki tersebut terdapat senaskah Al-Quran. And then dia pun cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geli aku juga. Sekejap, sabar. So lelaki tu pun tegur lah, Assalamualaikum, duduklah dulu. So perempuan tu pun duduklah depan dia. And then dia cakap, saya kenal awak, mungkin awak yang tak kenal saya. Lepas tu perempuan lelaki tu pun kenalkan diri dia. Okay, contoh nama dia Norman lah kan. Okay. Nama Hakim lah? Norman Hamid. Okay. Tiba saya Norman, bla bla bla, berapa umur dia, semua bagai. Saya tahu awak susah, saya boleh bagi kebahagiaan dekat awak. Lepas tu dia bukakan Al-Quran tu, tahu. Dia buka Al-Quran tu, ada duit. Setiap selai tu buka ada duit, tersedia duit banyak bai, RM50, 100, bukan RM1. Okey. Weh, kalau aku depan tu, untuk saya ke? Untuk saya kan. Lepas tu dia kata, ini Al-Quran semua untuk awak. Maksudnya dalam tu semua tu duit dia lah. Macam tu. And then perempuan tu pun macam agak pelik lah dengan situation macam tu kan. Bila dah jumpa, cakap-cakap, dia keluar daripada bilik. Halal version lah, tak ada apa jadilah Dia keluar dari bilik. Lepas tu diterangkan balik oleh pakcik yang ada dalam rumah tu macam mana, setuju ke tak kan, dah kenal semua bagai. Lepas tu wanita tu pun tanyalah kan, macam siapa dia sebenarnya kan. Sebab dia nampak lebih muda, saya ni single mother kan. Lepas tu dia pun cakap, yang ni kita kena terus terang lah, sebenarnya lelaki tu bukanlah daripada dunia kita. So aku expect tu Bunian jugalah. Bunian kan kita bayangkan cantik-cantik, handsome kan. Terkejutlah perempuan tu. Jadi dia tak bagi kata putus masa tu. Diorang balik, so rombongan tu balik rumah. Tapi itulah aku nak tanya kau rasa dia kahwin ke tidak dengan lelaki tu? Tak kot. Kalau kau kahwin ke tak dengan lelaki tu? Tak. Kalau aku tanyalah. Kalau kau? Kalau aku lifeless kan, memang dah tak ada siapa dalam dunia manusia, aku kahwin je. Macam tu. So betul, perempuan tu tak kahwin dengan lelaki tersebut. So fahamlah dekat sini, baguslah wanita tu, dia still tahu yang Allah dah cakap dalam Al-Quran dah, kahwinlah kamu dengan kaum kamu sendiri. Bukan kahwin perempuan lelaki-lelaki, maksudnya ialah kaum manusia dengan manusia lah, bukan dengan jin. So begitulah. Tapi kalau ikutkan kan, aku fikir macam benda kau ni, kau suka orang, lepas tu kau tawarkan duit. Tak tahu, aku fikir macam tu tu. Mungkin dia macam nak membantu orang, ataupun yang mungkin lain tu macam orang kata mas kahwin ke hantaran ke. Begitu. Okeylah, aku ni fikiran aku jauh sangat. Okey, so itulah, bagi aku itu menarik tau, sebab macam dapat tawaran kahwin bye. Tak ada, bukannya menakutkan pun. So nice lah. So itu saja cerita daripada aku. Thank you so much for watching us, Sister Waka. Bodoh-bodoh lah kita orang. So bye bye guys. Kalau minat dengan kita orang, boleh subscribe Ikali, and jangan lupa share. Bye.